Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalu salatin wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-ghurril mayamin, amma ba'd. Kata dia, ke-13 kalam, yakni sifat, nama sifat yang ke-13 nya daripada 20 sifat. Namanya sifat kalam, sifat yang terakhir bagi sifat ma'ani yang 7. Sifat ma'ani yang 7, kesemuanya ada 7 sifat ma'ani: qudrat, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Kalam ni yang terakhir. Baik, sifat kalam apa artinya? Artinya berkata-kata. Jadi kalam diterjemahkan dengan berkata-kata ini terjemahan yang tidak tepat, kurang tepat. Kata Syekhuna, ditafsirkan kalam dengan berkata-kata, tafsir tidak bertepatan dengan mufassar bih dia. Mufassar bihnya sifat, ditafsirkan dengan lain, dengan perkara lain. Kerana berkata-kata ini terjemahan daripada kerja sifat, ta'alluq sifat, wazifah sifat ataupun tugas sifat. Apa tugas sifat kalamnya? Iaitu berkata-kata. Jadi terjemahan tak tepat. Yang betulnya macam mana? Yang betulnya artinya, arti kalam itu perkata, yang dengan dialah berkata-kata. Kita tak buang berkata-kata tu, kita tak di belakang. Yang dengan dialah berkata-kata Allah. Maka kalam di sini pun dipanggil lafaz mushtarak, sebagaimana sifat ma'ani yang lain selain basar dinamakan lafaz mushtarak. Yang ini berkongsi beberapa makna pada satu lafaz. Kalam ada dengan makna sifat, dengan makna perkata. Kalam ada dengan makna berkata-kata. Tapi kalam lah yang paling banyak sekali makna. Kalam juga ada makna perkataan, dan kalam juga dengan makna tadbir Allah Ta'ala pada dirinya. Jadi 4. Maka kalam di sini, kalam yang pertama kita panggil kalam dengan makna sifat atau diterjemahkan dengan perkata. Kalam ini namanya kalam ismi ataupun kalam nafsi. Pembahagian yang pertamanya, makna kalam yang pertama, makna kalam dengan makna perkata tu, dengan makna sifat yang ada di zat Allah Ta'ala tu, yang diterjemahkan dengan perkata. Nama dia dipanggil, istilahnya dipanggil kalam nafsi ataupun kalam bimakna ismi. Satu. Yang keduanya, kalam itulah kena kepada sifat yang kita akan bincangkan di sini. Kalam nafsi ataupun kalam bimakna ismi. Kalam yang kedua dengan makna berkata-kata dalam bahasa Melayu kita, ataupun dalam istilah yang lain dipanggil kalam bil makna masdari. Kalam bil makna masdari ataupun kalam dengan makna ta'alluq. Kerana berkata-kata itu ta'alluq, wazifah, tugas, kerja. 4 bagi sifat kalam. Baik. Yang ketiganya, kalam dengan makna al-kalam bimakna ma hasala bil masdar. Ma hasala bil masdar, yakni kalam yang hasil dengan masdar tu, dengan ta'alluq tu. Apa yang terbentuk daripada ta'alluq sifat kalam? Apa yang terhasil daripada ta'alluq sifat kalam? Apa yang terhasil daripada kerja sifat kalam? Iaitu perkataan. Bandingannya, kita ada pada kita sifat perkata. Bila kita bercakap, ya, lidah kita bergerak bercakap tu, apa yang kita dengar? Iaitu perkataan yang terbit daripada suara yang kita bercakap dalam lidah. Yang pada lidah kita tu ada sifat perkata. Baik. Jadi maknanya kalam dengan makna perkata tu umbi. Perkataan itu kesudahan dia, hasil dia. Berkata-kata itu ialah kerja dia.
Dengan adanya sifat perkata ini, maka kita boleh berkata-kata. Dengan berkata-kata itulah terbentuknya perkataan. Kesemua ni dinamakan kalam. Kalam, perkata yang ada di kita pun dipanggil kalam. Kemudian berkata-kata, kerja sifat perkata tu pun dinamakan kalam juga. Dan perkataan yang terbentuk daripada kerja ni pun dinamakan kalam. Dipanggil lafaz musytarak. Dan yang keempatnya dipanggil kalam nafsani. Kalam nafsani ni nama juga kalam, ibarat daripada tadbir Allah Ta'ala pada dirinya. Ibarat pada tadbir Allah Ta'ala pada diri dia sebelum daripada ta'aluk. Sebelum daripada dia ta'aluk sifat kalam dengan sifat kalam. Bandingan dia macam mana? Kalam nafsani ni, kalam nafsani ni seolah-olahnya macam rancangan Allah Ta'ala. Macam seorang dilantik menjadi raja ataupun Perdana Menteri. Dia dah atuk dalam diri dia dah, esok ni apa yang dia nak berucap di hadapan rakyat tentang tugas dan juga misi-visi dia menjadi seorang Perdana Menteri. Apakah perkara pembaharuan yang akan buat kepada rakyat. Maka semua dia atuk lah dalam diri dia. Dia tak biar siap. Itu dipanggil kalam nafsani. Kalau nisbah kepada Allah Ta'ala, nisbah kepada manusia dipanggil hadisun nafsi. Nisbah kepada kita manusia dipanggil hadisun nafsi. Nisbah kepada Allah Ta'ala dinamakan kalam nafsani. Ibarat bertadbir Allah Ta'ala pada dirinya sebelum daripada dia ta'aluk sifat kalam tu, sebelum daripada dia berkata-kata, sebelum daripada ta'aluk dengan sifat kalam, dia dah tadbir pada diri dia, dinamakan kalam nafsani. Jadi 4 semua makna kalam. Yang mana yang kita nak bincangkan di sini iaitu kalam dengan makna perkata, makna sifat. Itu yang pertama. Kalam dengan makna berkata-kata, kemudian dia akan bincang kemudian. Baik. Jadi kita terjemahkan kalam artinya perkata dengan makna perkata. Kalam artinya, arti kalam itu perkata yang dengan dialah berkata-kata Allah. Baik, apa ta'rif sifat kalam ataupun sifat perkata itu? Iaitulah, dan iaitu kalam dengan makna perkata ini ialah sifat yang qadimah. Kalam dengan makna perkata ni ialah sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala lagi pula yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Yang ni yang ada dirinya pada zat, tak tumpang pada benda lain, tak berpisah pada zat. Dia sentiasa pada zat Allah Ta'ala, dia tak duduk pada benda lain. Baik, itu makna berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dia kena tambah satu ni, jatuh sifat yang bagaimana ta'rif dulu. Sifat yang mawjudah dia kena tambah macam tu. Kena kurang satu pada maklumat ta'rif. Nama sifat yang mawjudah yang qadimah. Yang ni yang sedia kala. Sifat yang mawjudah. Ini sifat yang ada diri dia, yang qadimah, yang sedia kala adanya, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Yang ni yang ada pada zat Allah Ta'ala, tidak pada yang lain, yang menunjuk ia atas sekalian yang wajib dan jaiz dan mustahil. Ini isyarat yang menunjuk, ini isyarat kepada ta'aluk sifat kalam. Dinamakan ta'aluk dilalah. Baiklah, saya ulang balik. Setiap sifat tu dia ada bentuk ta'aluk dia sendiri, nama-nama ta'aluk. Ta'aluk qudrah namanya ta'aluk ta'thir, ta'aluk memberi bekas. Ta'aluk iradah nama dia ta'aluk takhsis, yang ni menentukan mungkin itu dengan setengah sifat yang harus bagi dia, takhsis.
tentu khususkan dulu sebelum dijadikan mungkin. Ta'alluq ilmu dinamakan begitu juga ta'alluq sama', ilmu, sama', basar, kesemuanya ta'alluq inkishaf. Nama dia ta'alluq inkishaf. Ta'alluq ilmu pun dinamakan ta'alluq inkishaf, ta'alluq sama' dan basar pun dinamakan ta'alluq inkishaf. Cuma inkishaf sama', inkishaf ilmu tidak sama dengan inkishaf sama' dan basar. Inkishaf sama' tidak sama dengan inkishaf basar. Itu berbeza hakikat dia, sebagaimana yang dinyatakan sebelum ni. Dan ta'alluq sifat kalam, nama dia ta'alluq dilalah. Nama dia ta'alluq sifat kalam, namanya ta'alluq dilalah, yang diterjemahkan dalam ta'rif ni yang menunjuk. Dilalah makna yang menunjuk. Apa makna yang menunjuk? Kok tak faham, kita tulis sikit, kita buat ta'liq sikit. Yang menunjuk yang ni yang memberitahu dan menceritakan akan hambanya, yang memberitahu dan menceritakan akan hamba, tu makna menunjuk akan perkara yang tersebut. Yang ni akan perkara wajib, perkara jaiz dan mustahil. Kerja sifat kalam, ya, dia nak cerita, dia nak bagi tahu tentang perkara wajib, dia nak bagi tahu tentang perkara mustahil, dan nak bagi tahu tentang perkara harus. Itu kerja sifat kalam. Jadi kita jangan salah faham dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Yasin, "Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Orang tua kata alam ni jadi dengan sekali kun. Alam ni jadi dengan sekali kun. Sebut kun jadi habis semua alam ni. Santak. Tak, bukan macam tu. Kerana idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun tak sepakat dengan kaedah. Walaupun Quran kata macam tu, tapi tak sepakat dengan kaedah aqliyahnya. Dan aqliyah kata, kita dah mengaji dah itu, wazifah bagi qudrahnya, wazifah bagi qudrahnya ialah mengadakan mungkin dan meniadakan. Iza arada syai'an, apabila Allah Ta'ala kehendak nak pada sesuatu, nak buat sesuatu, maka dia kata. Patutnya dia tak katalah, bukan dia kata, maka dia buat. Fayakhluquka, dia kata fayaqulu, patutnya dia kata fayakhluqu ataupun fayaj'alu. Oh, betul kan? Barulah masuk pada wazifah qudrat. Dia fayaqulu kun fayakun. Jadi seolah-olahnya masuk dalam wazifah ta'alluq sifat kalam, sedangkan ta'alluq sifat kalam wazifahnya memberitahu, mencerita, bukan buat dah. Maka maksud di sini pada kata fayaqulu lahu kun fayakun, idza arada syai'an ay yaqula. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maksudnya di sini bukan Allah Ta'ala kata, maksudnya Allah Ta'ala kinayah. Ay yaqula lahu kun fayakun tu kinayah daripada segera dan tidak bertangguhnya kudrat Allah Ta'ala untuk melaksanakan, nak tanfiz mungkin yang dia nak jadikan. Ibarat daripada kinayah lah. Lafaz dia majaz di situ. Kun fayakun tu ibarat daripada cepatnya. Bila Allah Ta'ala tentukan nak buat mungkin ni, dia akan buat tanpa bertangguh. Tak lebih seminit, tak kurang seminit. Tu maknanya. Diibaratkan dalam bentuk majaz dan kinayah, yaqulu lahu ay yaqulu lahu kun fayakun. Seolah kita sebut kaf dengan nu, kun, tak ada selang. Tak ada selang. Dia panggil ibarat daripada kinayah. Kinayah daripada segeranya tanfiz qudrat dalam mengeluarkan mungkin ataupun mengadamkan mungkin. Faham tak? Jadi itu bukan maksud bila sebut ayyaqula lahu kun fayakun, maka dengan Allah Ta'ala kata saja jadi. Tak, bukan itu. Salah. Itu pahaman yang salah. Pahaman yang salah. Boleh rujuk dalam kitab Tuhfatul Murid, dia ada cerita tentang ta'alluq tentang ayat tadi, ayat idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apa maksud dia? Baik. Jadi wazifah, kita bila kita faham wazifah tu, kita faham apa maksud ayat Quran yang disebutkan dalam surah Yasin tu. Dia kata yang menunjuk
ia, yakni yang memberitahu dan mencerita ia Allah Ta'ala, sifat kalam tadi, atas sekalian yang wajib, yakni menceritakan segala perkara yang wajib kepada hamba dia, nak cerita segala perkara yang jaiz, yang harus pada hambanya, dan juga nak cerita perkara mustahil pada hamba. Lagi sunyi daripada huruf dan suara. Lagi sunyi daripada huruf dan suara. Itu antara sifat bagi kalam Allah Ta'ala yang qadim. Kalam Allah Ta'ala yang qadim dengan makna perkata ni, dia sunyi daripada huruf dan suara. Kerana huruf suara ni sifat bagi baharu. Kalam Allah Ta'ala tak berhuruf, tak suara. Kalam Allah Ta'ala yang qadim, yang diibarat dengan perkata tu, tak huruf, tak suara. Begitu juga dan lainnya daripada segala sifat-sifat kalam yang hadis ni. Dan yang lainnya daripada sekalian sifat kalam yang hadis, dia kata. Lainnya, contohnya dia kata di luar tu, qauluhu, dan lainnya seperti segala baris dan dahulu kemudian, tebal nipih, dan sebagainya. Semua itu tidak ada pada sifat kalam Allah Ta'ala yang qadim. Baik, dan ta'aluk ia, sifat kalam ini, dengan segala perkara yang tersebut itu, iaitu segala perkara wajib, perkara harus dan mustahil. Mana Allah Ta'ala dia nak cerita perkara wajib, dia akan cerita tentang zat dia dan sifatnya sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala juga cerita perkara harus, dia sebut dalam Al-Quran tu banyaklah beberapa ayat tentang perkara harus. Dan Allah Ta'ala cerita perkara yang mustahil, beberapa dalam Quran banyak diceritakan perkara mustahil, iaitu contohnya waqalatin nasara Uzair, waqalatil yahudu Uzair ibn Allah, waqalatin nasara Isa ibn Allah, misalnya. Itu cerita perkara mustahil. Waqalu Allahu thalithu thalatha, itu nak cerita perkara mustahil, nak cerita benda yang mustahil kata Allah Ta'ala. Begitu juga perkara wajib, Allah Ta'ala cerita banyaklah, wa huwas sami'ul basir, itu nak cerita perkara wajib, Allah Ta'ala ada padanya sifat sama' dan basar, cerita perkara wajib. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, nak cerita perkara wajib juga. Perkara harus banyak dalam tu. Baik, ini wazifah bagi sifat kalam. Cuma dia nak cerita ciri bagi kalamnya, dia tak huruf, tak suara. Bila dia ta'aluk, barulah terbit huruf suara kemudian. Bukan duduk di kalam tu huruf suara dah. Bukan duduk di kalam tu huruf suara dah. Apa peti suara kita ada lah, suara tak ada. Suara ni keluar di luar ni. Jadi sifat Allah Ta'ala tu satu saja, sifat kalam dia, duduk di zat Allah Ta'ala. Jadi dengan sifat kalam ni Allah Ta'ala berkata-kata, maka hasil daripada berkata-kata tu terbit perkataan, nyata perkataan. Dia ada tiga lah. Macam kita duk bercakap, kita cakap dengan bercakap tu lah, keluar suara yang kita boleh dengar, perkataan yang kita dengar, yang kita boleh faham. Jadi kesemua itu dinamakan kalam. Kesemua itu dinamakan kalam. Sifat perkata dinamakan kalam, berkata-kata tu pun dinamakan kalam, dan perkataan tu sendiri dinamakan kalam. Dan juga diistilahkan dengan makna kalam lafzi. Kalam lafzi. Kalam lafzi ni kalam baru lah. Baik. Dia kata, dan ta'aluk ia dengan segala perkara yang tersebut itu, seperti ilmu, yang ni seperti sifat ilmu pada pihak umum ta'aluk. Seperti ilmu, yang ni pada pihak umum ta'aluknya. Seperti ilmu, bukan maknanya sama dengan ilmu, tak ada. Daripada pada satu pihak saja, iaitu sifat ilmu pun ta'aluk dia umum, dia ta'aluk pada perkara wajib, perkara harus dan mustahil. Seperti itu juga sifat kalam ta'aluk pada perkara wajib, harus dan mustahil. Jadi dari segi umum sahaja sama dengan ilmu. Adapun dari segi ta'aluknya berbezalah. Tugas ta'aluk tu berbeza. Ilmu ta'aluknya ialah inkishaf, dan kalam ta'aluknya dilalah. Baik, tetapi ta'aluk ilmu, maka dinyatakan di sini perbezaan. Walaupun sama dari segi umum ta'aluk, tetapi tugas ta'aluk tu berbeza. Tugas sifat tu berbeza. Tetapi ta'aluk ilmu, ta'aluk inkishaf, tugas sifat ilmunya ialah inkishaf. Dan ta'aluk kalam itu ta'aluk dilalah ataupun dalalah.
Ta'aluk kalam, ta'aluk nak cerita, nak bagi tahu. Artinya menunjuk. Arti dalalah ini menunjuk ataupun memberitahu, menceritakan sesuatu pada hambanya. Baik. Dan ta'aluk kalam dengan nisbah kepada lain daripada suruh dan tegah dinamakan tanjizi qadim. Ini nak nyatakan bagai-bagai ta'aluk bagi sifat kalam. Baik, kalau sifat kalam itu bertakluk dengan kita nisbah kepada yang lain pada suruh dan tegah. Takluk sifat kalam, makna kalam dia nak cerita benda yang lain pada suruhan dan tegahan. Benda lain pada perintah dan perintah suruhan dan perintah larangan. Lain pada perintah suruhan dan lain pada perintah larangan. Itu masuk dalam kalam juga kan. Baik. Yang lain pada tu dinamakan takluk tersebut tanjizi qadim. Mana Allah Ta'ala dah tanjiz, dah menceritakan, dah memberitahu pada waktu qadim tentang sesuatu yang lain daripada perintah, suruhan dan larangan. Kerana apa? Kerana nak suruh, nak tegah ni, dia kena ada orang kena suruh dan orang kena tegah. Tak ada lagi waktu qadim. Suruh buat apa? Baik, tak apalah itu. Okey, kita tengok yang kedua pula. Sebab tu dinamakan lain daripada suruh dan tegah tu, dinamakan takluk tu takluk tanjizi qadim. Adapun dengan nisbah kepada keduanya, yakni nisbah kepada suruh dan tegah. Nisbah pada suruh tegah, maka di sini ada tafsir. Maka padanya ada tafsir. Tafsirnya, jika tiada disyarat pada keduanya, ada yang disuruh dan yang ditegah, maka demikian jua, yakni artinya tanjizi qadim. Demikian jua tulis, yakni seperti ta'aluk kalam dengan nisbah kepada lain daripada suruh dan tegah. Itu makna demikian jua. Maka demikian jua, yakni seperti ta'aluk kalam dengan nisbah kepada lain daripada suruh dan tegah, sama saja hukum dia, iaitu ta'aluk tanjizi qadim. Maksud dia apa? Yang kedua ni, kalau nisbah kepada suruh dan tegah tetapi tak disyaratkan ada orang yang disuruh dan yang ditegah, maka nama dia tanjizi qadim juga, macam yang pertama tadi. Faham tak? Faham tak? Sebab tu dia kata demikian jua, yang ni artinya tanjizi qadim juga hukum dia. Baik, tetapi dia kata dan jika disyaratkan akan dia, akan yang disuruh dan yang tegah, syarat kena ada orang yang disuruh dan yang tegah, nescaya adalah takluk kalam pada keduanya itu suluhi qadim. Yang itu yang pertama. Takluk kalam pada kedua ini, pada suruh dan tegah itu namanya suluhi qadim, tetapi dahulu daripada ada yang disuruh dan yang tegah. Sebelum daripada wujud yang disuruh dan ditegah, pada waktu qadim takluk itu dinamakan suluh. Maknanya patut dan padan dah, boleh dah Allah Ta'ala berkata-kata, menceritakan sesuatu, memberitahu sesuatu pada waktu qadim sebelum memerintah sesuatu. Memerintah untuk melakukan sesuatu, ataupun memerintah untuk tidak menegah melakukan sesuatu. Patut dah Allah Ta'ala perintah, suruh dan juga tegah pada waktu qadim. Jadi waktu sebelum ada orang yang disuruh dan ditegah tu dinamakan suluh. Macam sebelum ni, macam takluk kudrat, takluk iradat, dia tak buat lagi dah. Takluk ni pun dia tak cerita lagi, dia tak perintah, suruh dan tegah lagi, cuma ada persediaan untuk cerita tentang perintah, suruh dan tegah tu. Ada persediaan, boleh dan kita panggil patut dan padan lah. Baik. Dan dinamakan dan tanjizi hadis, iaitu dan jika disyaratkan ada padanya yang disuruh dan ditegah, maka dinamakan takluk itu takluk tanjizi hadis. Ya. Jika disyaratkan, nescaya adalah takluk kalam pada keduanya itu tanjizi hadis, atau pada suluhi qadim, tanjizi hadis. Bila kemudian daripada ada keduanya, yakni selepas daripada ada yang disuruh dan ditegah. Bila ada orang yang disuruh dan ada yang ditegah, maka dinamakan tanjizi hadis. Bila ada ni dah, ada mukallaf dah, kita nak khitab, maka nak khitab tu waktu bila? Waktu hadis ni lah, bukan waktu qadim. Waktu qadim tak ada mukallaf lagi, tak ada manusia lagi, tak ada alam lagi. Nak khitab pada siapa? Jadi safah.
Khitab ialah selepas pada waktu qadim, iaitu waktu hadis ni, waktu imkan. Maka pada waktu itu dinamakan tanjiz, tak nama suluh dah. Buat terus cerita. Suluh ni baru patut dan padan nak cerita, bersedia untuk cerita, tak cerita lagi. Tanjiz tu terus cerita lah. Bila dah ada orang yang disuruh dan ditegah tu, ada mukallaf tu. Baik. Jadi bagai-bagai takluk tu dengan sebab iktibar yang berbeza-beza. Yang pertamanya takluk sifat kalam ni nisbah kepada bukan suruh dan tegah dinamakan tanjiz qadim, iaitu macam contohnya cerita ke kisah lain pada suruh dan tegah saja. Yang dia cerita pada Nabi itu dinamakan nisbah takluk tanjiz qadim. Pada waktu qadim Allah Taala tanjiz dah. Baik. Adapun nisbah pada suruh tegah, dia ada dua. Sekiranya disyaratkan ada, ini ada khilaf kalangan ulama lah, sebab tu dia cerita semua. Sekiranya yang kalau disyaratkan kena ada yang disuruh dan yang ditegah, maka ta'alluq itu dinamakan ta'alluq suluhi qadim, sebelum pada ada yang disuruh dan ditegah, dan ta'alluq tanjizi hadis selepas pada ada yang disuruh dan yang ditegah. Tetapi kalau tak syarat ada yang disuruh dan ditegah, maka nama dia tanjizi qadim juga, sebagaimana yang pertama. Itu tiga, semuanya ada berapa? Empat ta'alluq. Baik, 4 jenis ta'alluq lah. Dan kata dia, dan mustahil lawannya, yakni dan lawannya, lawan bagi kalam ataupun perkehendak ini mustahil atas Allah. Iaitu apa makna apa maksud lawannya di sini? Iaitu keluar, iaitu kelu, iaitu kelu atau ada huruf atau suara. Lawan bagi sifat kalam di sini, iaitu lawannya ialah kelu ataupun ada huruf atau suara. Sama ada kelu, tak ada huruf, tak ada suara, ataupun tak ada kelu ni makna lawan bagi perkata, ataupun ada huruf suara walaupun tak kelu. Tak kelu ni ada huruf, ada suara, pun tak dinamakan kalam juga, kerana ada huruf, ada suara ini sifat bagi kalam baru, kalam hadis. Dan umpama huruf dan suara seperti tebal nipis, panjang pendek dan sebagainya. Yang ni ada huruf atau suara dan umpamanya pada kalam yang qadim. Ini kedua-dua benda ini mustahil di atas Allah Subhanahu Wa Taala, lawan bagi sifat perkata. Mana dalilnya? Dan dalil kalam itu firmanullah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Dalil bukti, dalil naqli yang menunjukkan bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala itu sifat perkata, sifat kalam, difaham daripada firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya berkata-kata Allah Ta'ala akan Musa sebagai berkata-kata, yang ni Allah Ta'ala kata sungguh. Bahasa taklima itu dipanggil masdar muakkid bagi amil dia, bukan bahasa dibayani nau' tak, masdar muakkid di amili. Jadi Allah Ta'ala berkata sungguh dengan Nabi Musa ni, bukan ada perkataan sini simbolik ataupun majaz, tak, kata betul. Sebab tu dia kait dengan taklima, ya. Sebab tu dia kata berkata-kata Allah Ta'ala sebagai perkataan, yang ni Allah Ta'ala berkata sungguh dengan Nabi Musa tanpa ada hijab. Apa maksud berkata-kata Allah Ta'ala sebagai berkata-kata? Allah Ta'ala sungguh-sungguh kata, bukan ada simbolik, tak, dengan makna menghilang Allah Ta'ala akan hijab. Yang ni hijab maknawi, bukan ada dinding, tak ada. Hijab tu dipanggil hijab maknawi, ibarat daripada Allah Ta'ala tak izin kita dengar kalam dia, tu saja. Sekarang kita tak nampak zat Allah Ta'ala dan sifat dia. Kita tak nampak juga malaikat, alam yang alam ulwi, alam malaikat, alam roh, kita tak nampak pasal ada hijab. Betul ada hijab tak? Dia ada hijab maknawi, bukan ada hijab hissi, tak ada. Hijab maknawi ni ibarat nama saja hijab. Pasal apa? Pasal hijab ni ibarat pada tak nampak di sebalik sana, seolah-olah macam ada hijab, sebenarnya tak ada hijab sama sekali.
Dia semata-mata kalam ataupun ibarat daripada Allah Ta'ala tak mengizinkan kita nampak alam sebalik sana. Seolah-olah macam ada hijab. Sebenarnya tak ada hijab. Dipanggil hijab maknawi, bukan hijab hissi tak. Jadi Allah Ta'ala hilangkan akan hijab, mana Allah Ta'ala izin kita. Hilangkan hijab, Allah Ta'ala izin kita, izin Nabi Musa tu dengar kalamnya yang qadim. Dengan makna menghilang Allah Ta'ala akan hijab, yakni hijab maknawi. Dengan Allah Ta'ala yakni Allah Ta'ala izin bagi dengar kalamnya yang qadim bagi kepada Nabi Musa, dan memperdengar akan dia, akan Nabi Musa, akan kalamnya yang qadim. Allah Ta'ala perdengar kalam yang qadim. Kita dah faham dah kalam qadim ni, kalam dengan makna sifat ni sini. Kalam yang qadim yakni kalam dengan makna sifat perkata. Tulis di situ. Kalam yang qadim iaitu kalam dengan makna sifat perkata ni, ataupun kalam dengan makna ismi tadi. Yang tu yang didengarnya. Sedangkan dalam ta'rif ni kita dah faham dah, kalam Allah Ta'ala, sifat perkataan Allah Ta'ala, tak huruf, tak ada suara. Lepas tu macam mana Nabi Musa dengar? Itu jadi tahayyaratil uqul, dia panggil. Tercengang segala akal nak faham benda ni. Dia syarat telinga kita kena ada suara, kena ada huruf dan suara baru, kena ada huruf dengan suara baru boleh telinga kita dengar. Kemudian kalam sifat Allah Ta'ala yang qadim ni, kalamnya yang qadim, tak huruf tak suara. Jadi Nabi Musa dengar macam mana? Itu jadi tahayyaratil uqul, dia panggil. Tak mustahil. Secara logik akal kita kata, macam mana tak dengar? Tak mustahil sebenarnya. Tak mustahil Allah Ta'ala bagi dengar perkara yang tak huruf tak suara. Allah Ta'ala boleh buat pada kita, boleh dengar benda yang bukan huruf bukan suara. Kerana kita dengar huruf dan suara ni dalam dunia. Allah Ta'ala buat had dah. Telinga kita ni boleh dengar huruf dengan suara je. Telinga kita tak boleh dengar apa nama benda lain daripada huruf dan suara. Tak boleh dengar. Dia ada dalam istilah sains dipanggil ultrasonic, ataupun suara yang di bawah frekuensi yang boleh didengari oleh telinga kita. Dipanggil ihtizaz fauqa ni bahasa Arab panggil apa nama ihtizazat sautiyah fauqa sautiyah, tak ingat istilah dia. Maknanya kita tak boleh dengar, tetapi ada sebahagian serangga boleh dengar suara tersebut. Suara tu di bawah frekuensi telinga kita ni. Telinga kita ada frekuensi tertentu boleh dengar. Nak dengar apa dekat, kalau jauh tak dengar dah. Kemudian kalau suara tu di bawah frekuensi telinga kita, tak boleh dengar dah. Kalau frekuensi tinggi, pecah tenggelam telinga. Kalau bawah frekuensi, tak dengar. Tetapi setengah-setengah binatang boleh dengar, setengah-setengah serangga boleh dengar. Itu dari segi baru, tak mustahil benda tu kan. Dari segi perkara baru ni tak mustahil kalau kita fikir segi logik akalnya. Kerana telinga kita dia ada had dia. Cuba Allah Ta'ala buang had tu, dia cipta telinga tu, boleh dengar kalam yang qadim. Allah Ta'ala izin. Dia yang pentingnya izin. Tu makna dihilangkan hijab. Allah Ta'ala izin dengar kalam yang qadim. Macam mana? Allahu'alam. Benda tu kita tak tahu. Orang hak yang rasa dia tahu. Macam orang makan ni lah, orang yang tak biasa makan durian dengan makan durian, dia rasa durian, dia tahu lah manis durian tu macam mana, manis madu tu macam mana kan, dan sebagainya. Baik, jadi maknanya di sini Allah Ta'ala memperdengarkan Nabi Musa. Allah Ta'ala izin dia dengar kalam yang qadim. Maka diriwayat, diriwayat bahawasanya Allah Ta'ala
jadikan, Allah Ta'ala kata pada Nabi Musa, aku jadikan pada kamu 10,000 pendengar, dia kata pada kamu. Allah Ta'ala kata pada Nabi Musa, aku jadikan pada kamu ni, aku bagi kekuatan 10,000 sifat pendengar pada kamu, untuk kamu mendengar kalam yang qadim. Dan aku bagi pada kamu kekuatan 10,000 kekuatan lidah pada lidah kamu tu. Lidah manusia yang ada ni 10,000 kekuatannya, 10,000 kali ganda, untuk kamu menjawab seruanku. Allah Ta'ala dengan Nabi Musa duk berkhitab kan, nak jawab balik lah apa yang ditanya oleh Allah Ta'ala, bagaimana dia rakam Al-Quran tu. Maka Allah Ta'ala jadikan pada dia 10 lidah dia tu kekuatannya 10,000 kali ganda, dan juga telinga dia kekuatannya 10,000 kali ganda, bagaimana riwayat ya. Dan Nabi Musa dia dengar kalam Allah Ta'ala yang qadim ni dengan seluruh jasad dia, bukan telinga saja, dengan seluruh jasad dan segenap pihak. Bukan kita ni telinga, kalau orang cakap sana dengar sana lah, lepas tu dengar belah ni, ataupun dengar depan belakang lah. Jarang dengar segenap pihak. Tu kena pasang ni dalam rumah panggil apa, stereo, home theater. Home theater buah depan belakang kiri kanan pasang. Tu segenap pihak, tak tahu nak yang mana satu. Memang betul bulan bilik pula. Home theater tu boleh. Jadi tak ada home theater. Yang ni Allah Ta'ala jadikan pada Nabi Musa pada waktu dia khitab tu dengan kalam yang qadim. Allah Ta'ala jadikan seluruh badan dia ni boleh jadi sifat pendengar semua, dengan kekuatan 10,000 sama, dan didengar daripada segenap pihak. Tu kira lah, rasa sedap macam mana. Begitu juga ni riwayat, dia kata inilah makna kalam perkataan ulama ya, berkenaan dengan ahli syurga. Berkenaan dengan ahli syurga, iaitu ahli syurga tu dia mendengar di dalam syurga tu dengan keseluruhan tubuh badan dia, bukan telinga dah. Allah Ta'ala bagi nikmat ahli syurga, dia melihat dengan keseluruhan tubuh badan dia, bukan dengan telinga. Macam Nabi kata dalam hadis kan, aku boleh melihat, makna hadis boleh melihat kamu di belakang sebagaimana aku melihat depan. Ada orang takwil macam-macam lah, tapi tak mustahil Allah Ta'ala nak jadikan Nabi boleh tengok kita sebagaimana dia tengok ke depan ni, sebagaimana dia tengok di belakang, dia nampak ke depan. Dia nampak ke depan ni, di belakang pun sama juga, sama, tak ada beza. Seolah-olah macam ada mata di belakang, dia nampak di belakang. Macam mana Allah Alam, pasal Allah Ta'ala boleh buat. Jadi ahli syurga Allah Ta'ala jadikan seluruh badan dia tu boleh mendengar segala suara di dalam syurga, boleh melihat segala benda yang dilihat dalam syurga dengan seluruh badan dia. Dan dia makan tu rasa sedap seluruh badan, bukan rasa di lidah ya. Kita rasa di lidah sedap, habis telan-telan habis. Tak, ni rasa satu badan. Tu yang kata nikmat syurga. Dan dia menikah pun dia rasa satu badan. Begitu juga kalau dia cium apa-apa benda yang wangi dalam syurga, satu badan rasa. Tu yang kata nikmat syurga. Allah Ta'ala buat setiap badan kita ni ada sifat tersebut. Baik, kata dia, kemudian Allah Ta'ala buka hijab, dengar, kemudian Allah Ta'ala tutup balik. Itu yang dimaksud dengan kata kallamallahu Musa taklima. Tiada dengan makna, kata dia, tiada dengan makna Allah Ta'ala akan kalam, yakni tambah satu kalimah, memperdengar akan kalam kemudian diam. Bukan maksud kallamallahu Musa, bukan memperdengar, memulakan kalam. Apa betul, bukan memperdengar, memulakan akan kalam. Memulakan akan kalam, memulakan akan kalam kemudian diam.
Bukan maksud macam tu. Bila sebut bercakap ni macam kita bercakap lah, mula diam tu kita bercakap kemudian diam balik, macam tu ke? Tak. Bukanlah maksud sebut kallamallahu Musa taklima sama macam kita bercakap ni. Bila mai satu tempoh kita nak cakap, ada keperluan kita cakap dengan dia, habis tu berhenti lah, tak cakap dah kan. Adakah sama macam tu? Tak sama. Sebab tu dia jaga di sini, bukan maksud kallamallahu Musa taklima dengan kita terima berkata Allah Ta'ala akan Nabi Musa sebagai berkata-kata tu, maksud dia Allah Ta'ala hilangkan hijab daripada Nabi Musa boleh dengar kalamnya yang qadim, kemudian bila selesai Allah Ta'ala tutup balik. Bukan maksud Allah Ta'ala mula bercakap kemudian diam. Tak macam tu. Itu salah makna dia. Pasal apa? Dia kata kerana ia Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata. Tulis sikit, yang ni sentiasa bersifat dengan perkata, bukan sentiasa berkata-kata tak. Kalau sentiasa berkata jadi safah pula, cakap tak putih-putih. Bukan maknanya macam tu. Sebab tu kena takwil. Yang ni sentiasa berkata-kata, yang ni sentiasa bersifat dengan perkata, yang dengan dialah berkata-kata Allah. Bukan kata duk bercakap tak putih-putih tak. Itu tak kena pula, pasal dia nak khitab keperluan lah. Betul tak ada. Baiklah. Jadi diam di sini lah lawan, dia dipanggil sukutun nafs, dia panggil diam yang jadi lawan bagi kalam nafsani tu. Diam lawan bagi kalam nafsani. Allah Ta'ala ada kalam nafsani, ibarat daripada tadbir Allah Ta'ala pada dirinya. Sentiasa ni Allah ada takbir untuk makhluk ni. Apa rancangan terhadap makhluk, dia ditakbir oleh Allah Ta'ala pada diri dia. Maka tidak boleh ada sama sekali diam Allah dari segi tu, dari segi tadbir tu. Itu maksud sukut di sini. Sukut di sini lawan bagi kalam nafsi. Bukan lawan bagi sifat perkata. Kerana lawan sifat kata tu kelu dengan tadi ni. Lawan bagi sifat perkata kelu, dan juga ada huruf dan suara pada kalam yang qadim tu. Itu lawan bagi sifat perkata. Lawan bagi kalam dengan makna nafsani tadi ialah sukut tadi, diam tu. Itu lawan dia. Baik. Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan Allah Ta'ala buka hijab, Nabi Musa dengar kalam yang qadim, itu pendapat asal bagi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berpendapat bahawasanya Nabi Musa dengar ialah dengar kalamnya yang qadim. Macam mana? Wallahu a'lam. Ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua iaitu pendapat Abu Mansur Al-Maturidi pada salah satu daripada qaul dia, dan juga pendapat Abu Ishaq As-Firaini, dan juga Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Dia berpendapat bahawasanya kalam Allah Ta'ala, kalam yang didengar oleh Nabi Musa itu ialah kalam lafzi, ya, kalam lafzi. Yang diibaratkan dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa tu. Bila Nabi Musa sampai di Muqaddasi Tua tu, dipanggil apa, Wadi Tuan tadi. Sampai di situ dia abang kat bini dia aku nampak api di sana dalam rehlah dia daripada Syam ke Mesir. Dia nak balik dengan bini dia, lepas dia kahwin dengan bini dia tu. Dia suruh bini dia tunggu, dia nampak api tu, dia terus pi tu Allah Ta'ala terus berkata-kata di situ. Baik. Jadi di situ pendapat Abu Hasan Syari, dia kata Nabi Musa dengar pada waktu tu kalam yang qadim. Pendapat yang kedua iaitu pendapat Abu Mansur Al-Maturidi pada salah satu pada dua qaul dia, dan juga Abu Ishaq As-Firaini dan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia kata yang dengar tu suara yang menunjuk pada kalam yang qadim, suara yang Allah Ta'ala titah, Allah Ta'ala titah, yang terhasil daripada takluk sifat kalam tu. Suara tu yang dipanggil kalam lafzi ataupun kalam dengan makna ma hasala bil masdari. Suara tu yang didengar. Itu benda baru lah. Itu tak mustahil. Tapi dia dengar segenap pihak juga.
kena setengah pihak juga. Jadi pendapat yang kedua ni lebih mudah untuk difahami berbanding dengan pendapat yang pertama tadi. Pertama tu jadi tahayyaratil uqul, akal kita jadi tercengang nak faham macam mana. Serah pada Allah Ta'ala lah. Tapi pendapat yang kedua ni pendapat yang lebih mudah kita faham, kerana yang Nabi Musa dengar tu ialah suara yang menunjuk pada kalam yang qadim. Mana suara yang terhasil daripada takluk sifat kalam yang qadim. Bila Allah Ta'ala berkata-kata, terbentuklah perkataan. Perkataan tu yang Nabi Musa dengar, perintah ke, suruhan ke, cerita dan sebagainya. Baik, jadi faham no? Kemudian pula, apa nuktah disebut taklimah di sini? Ini nak rad Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata apa? Mu'tazilah dia kata Nabi Musa dia dengar suara yang Allah Ta'ala jadi pada pokok tu. Bila Nabi Musa pi tanpa pokok tu, dia nampak macam api kan. Dia dengar suara di situ. Jadi Mu'tazilah kata Nabi Musa dia bukan dengar kalam Allah Ta'ala yang qadim dah, tapi dia dengar suara yang Allah Ta'ala jadi pada pokok tu, kalam lafzi. Dia nak serupa pendapat kedua, tak sama, lain. Maka dia rad dengan perkataan taklima. Kerana bila sebut kallamallahu Musa taklima, kaedah dia bila didatangkan masdar muakkid menunjukkan itlaq di sini, itlaq hakikat bukan majaz dah. Itu antara tujuan didatangkan masdar muakkid, nak menolak ihtimal majaz. Kalau disebut wa kallamallahu Musa, mungkin kallama ni bukan hakikat, mungkin majaz. Mungkin perkataan yang didengar tu bukan hakiki dah, bukan sifat kalam yang qadim, mungkin majaz dah, mungkin. Ada disebut taklima, di sini maknanya pasti dah kalam itu hakikat, bukan majaz dah. Kerana kaedahnya al-aslu fil itlaq al-haqiqah. Bila asal pada itlaq tu, bila tak ada qarinah, itlaq lafaz ni dalam kalam Arab, lafaz yang musta'mal apabila diitlaq dalam kalam Arab dengan tidak ada qarinah apa-apa, maka asalnya ditanggungkan, digunakan makna hakikat. Kecuali ada qarinah baru kita guna makna majaz. Ada qarinah baru kita guna makna majaz. Selama mana tidak ada qarinah, maka kita pakai asal balik. Asal fil al-aslu fil itlaq al-haqiqah. Asal pada itlaq kalamnya dalam kalam Arab ni, tak kira mana-mana kalam Arab, baik Quran, hadis dan sebagainya, ialah kalam itu hakikat. Kecuali kalau ada qarinah yang mengubah makna hakiki kepada makna yang lain, yang tu barulah kita pindah kepada makna majaz. Baik, dia kata dan dalil kalam pula bahawasanya jikalau tiada berkata-kata ia, dalil akli tadi, dalil nakli, dalil bagi sifat kalam ini bahawasanya jikalau padu takdir kata tiada berkata-kata ia Allah, nescaya ada ia bisu. Kalau Allah Ta'ala tak berkata-kata, nescaya ganti dengan lawannya, iaitu bisu. Dan bisu itu kekurangan. Bisu itu sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala yang tak layak, kerana Allah Ta'ala wajib bersifat dengan kamalat. Dan iaitu kekurangan mustahil. Kekurangan itu mustahil di atas Allah Ta'ala. Baik, kalau begitunya maka sabitlah kalamnya Subhanahu wa ta'ala. Apabila mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan kekurangan, maka sabitlah bagi Allah Ta'ala sifat kalamnya. Bila mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan bisu, maka secara automatiknya sabitlah Allah Ta'ala bersifat dengan kalam. Kita faham dengan akal kita. Dan apabila sabit ia Allah Ta'ala bersifat dengan kalam, mustahil lah lawan dia, iaitu bisu tadi. Baik. Dan sifat yang pertama daripada segala sifat ini dinamakan sifat nafsiyah. Selesai 13 sifat. Selesai 13 sifat daripada 20 sifat yang wajib kita pelajari dan i'tiqad. 13 sifat ini di atas qaul rajih, ya. Kita ingat balik
sifat ni ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan yang wajib di atas mukallaf tahu sifat Allah Ta'ala 13 saja, iaitu pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari. 7 lagi bukan sifat, dia kata 7 lagi itu amrun intibari, bukan sifat. Yang wajib tahu 13 ni. Itu qaul yang rajih. Kemudian ada satu lagi qaul dipanggil qaul masyhur. Qaul masyhur ni masyhur di kalangan kita yang belajar ilmu akidah dengan nama sifat 20. Ya, dengan nama sifat 20. Qaul itu qaul ataupun pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dia kata sifat Allah Ta'ala semuanya ada 20, termasuk 7 campur 7 sifat ma'nawiyah, daripada kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Baik, jadi dia kata sifat yang pertama ini dinamakan sifat nafsiyah. Sifat yang pertama iaitu sifat wujud dulu ni, nama dia sifat nafsiyah. Sebab apa dinamakan sifat nafsiyah? Iaitu nisbah kepada nafsin, nisbah kepada nafsun, nisbah kepada nafsun. Nafsun dengan makna apa? Yang ni nafsun dengan makna zat. Maknanya sifat nafsiyah ni sifat yang dinisbah kepada zat tu sendiri. Sebab apa? Dinamakan sifat wujud ini sifat nafsiyah, sifat yang dinisbahkan, dibangsa kepada zat Allah, kerana tiada melazim ia melainkan zat. Tidak melazim ia sifat wujud tu melainkan zat. Maksud dia apa? Bila ada zat, sabit sifat wujud tu sekali dengan zat. Bila hilang zat, hilang sekali. Itu makna dia. Senang ya. Makna melazim di sini, bila ada zat Allah Ta'ala, ada tu sifat dah kan. Mana bila sabit zat Allah Ta'ala, sabitlah sifat wujud tu sekali dengan zat, serentak. Andai kata kalau zat tu hilang, zat wujud pun tak ada. Dia sekali. Dia dua benda yang beza ni, zat dan wujud. Faham tak? Dua benda yang beza. Tetapi apa yang dimaksudkan melazim di sini? Melazim di sini kata Syekhuna, subut sekali, hilang sekali. Bahasa dia mudah ya. Subut sekali, hilang sekali. Mana subut sabit zat dengan serentak dengan sifat wujud. Bila kita takdir kata zat tu hilang, sifat wujud pun tak ada sekali. Tu dia panggil subut sekali, hilang sekali. Mana subut serentak, hilang pun serentak dengan wujud. Jadi sebab keadaan dia macam tu, dinamakan sifat itu sifat nafsiyah. Kerana tabiat dia macam tu. Dia ada sekali dengan zat, hilang pun sekali dengan zat juga. Sifat wujud. Baik. Yang pertama. Yang keduanya dia kata dan yang lima, iaitu sifat qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyah. 5 sifat ini dia kata kemudian daripada sifat nafsiyah, nama dia sifat salbiyah. Ya. Dan yang 5 iaitu sifat qidam, baqa, mukhalafah sampai wahdaniyah ini, kemudian daripada sifat wujud itu dinamakan sifat salbiyah. Tulis sikit situ, dinamakan sifat salbiyah. Tak ada dinamakan. Kita takdir lah, bukan kata ada tambah nak, ini ringkas ya? Kita takdir kan. Jadi dinamakan sifat salbiyah. 5 lagi tu selepas pada sifat wujud. Baik, sebab apa dia buh nama salbiyah? Apa makna salbiyah? Yang ni makna salbun itu nafi. Dia kata salbun maknanya nafi. Sebab apa nama sebab apa? Sebab apa bila kita tahu salbun tu makna nafi, apa munasabahnya? Dinamakan 5 ni sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Apa munasabahnya? Dinamakan 5 sifat ini sifat salbiyah. Dia kata kerana tiap-tiap satu. Kerana tiap-tiap satu. Yang ni tiap-tiap kerana madlul tiap-tiap satu tu. Daripada 5 sifat ini menafikan kekurangan daripada Allah Ta'ala. Kita tengok dulu lah. Qidam. Apa makna qidam? Iaitu tidak mula bagi ada Allah Ta'ala. Tiada permulaan. Apa makna baqa?
tidak, nafi kan, tidak kesudahan. Tiada kesudahan bagi ada zat Allah Ta'ala. Apa makna bagi mukhalafah? Tak sama zat Allah Ta'ala dengan zat baharu, tak sama sifat Allah Ta'ala dengan sifat baharu. Mana ibarat daripada zat Allah Ta'ala itu bukan jirim, sifat Allah Ta'ala itu bukan arad. Nafi juga, madlul dia. Qiyamuhu ta'ala binafsi, sama juga. Ada Allah Ta'ala tak kena jadi, tak. Ada Allah Ta'ala tak kena, tak tumpang yang lain, tak berada pada zat yang lain, dia sendiri zat dah. Tidak juga. Wahdaniyat, apa makna wahdaniyat? Makna wahdaniyat tak berbilang. Tidak juga. Mana semua tu nafi. Nafi apa? Nafi benda yang tak layak dengan dia. Apa dia yang tak layak? Dia kata tiap-tiap satu daripada 5 ini menafikan. Ini ternafi, bukan menafi tak. Ternafi kekurangan daripada Allah Ta'ala. Nafi itu fi'al fa'il. Bila ada 5 sifat ni, ternafilah kekurangan. Apa dia kekurangan? Iaitu permulaan itu kekurangan bagi Allah. Maka nafi dengan tidak kekurangan. Ni ibarat dengan qidam. Kekurangan apa lagi? Kesudahan itu kekurangan bagi Allah Ta'ala. Maka dinafikan dengan tidak kesudahan, iaitu namanya baqa. Begitu juga jirim dan arad, ini kekurangan bagi Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala tak boleh sama dengan jirim, zat Allah Ta'ala tak boleh sama dengan sifat Allah Ta'ala tak boleh sama dengan arad. Maka itu kekurangan, nafi. Begitu juga kena jadi dan juga tumpang pada zat yang lain, itu pun dinamakan kekurangan bagi Allah Ta'ala. Dan berbilang pun kekurangan bagi Allah Ta'ala, nafi dengan tak berbilang, yang diibarat dengan wahdaniyah. Sebab tu dinamakan 5 sifat ni sifat salbiah. Itu tujuan, itu punca dia, ataupun munasabah dinamakan 5 sifat ni dengan sifat salbiah, dengan makna nafi tu. Baik, dan 7 yang kemudian daripadanya sifat ma'ani, yang ini dinamakan sifat ma'ani. Sebab apa dinamakan sifat ma'ani? Sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Dinamakan sifat ma'ani kerana ia beberapa makna yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Kerana ia, yakni sifat yang 7 ini beberapa makna yang ada dirinya pada zat Allah Ta'ala. Sebab tu dinamakan sifat kudrat tu sifat bangsa makna. Makna ni benda yang ada diri, benda yang ada diri, yang duduk pada zat Allah Ta'ala. Benda yang ada diri, yang kita boleh nampak, yang bertenggak pada zat Allah Ta'ala, maka dipanggil makna. Jamaknya ma'ani. Baik, maka inilah 13 sifat serta segala lawannya. Inilah 13 sifat, dia kata. Jadi start daripada sifat wujud sampai sifat kalam. 13 sifat ini serta dengan segala lawannya dan segala dalilnya. Dalil bagi sifat yang 13 dan lawan dia wajib kita ketahui akan dia atas jalan tafsil. 13 sifat serta dengan lawannya jadi 26, termasuk dalil satu persatu, wajib kita tahu atas jalan tafsil pada qaul yang rajih. Qaul yang rajih iaitulah, dia kata, qaul Imam Asy'ari. Dia kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Bersalahan bagi qaul Qadhi dan Imam Haramain. Yang ni berlainan pendapat Qadhi Abu Taib Bakar Muhammad bin Al-Baqillani Al-Makki, Baqillani Al-Makki. Itu makna itlaq Qadhi dalam ilmu usuluddin, maknanya kena pada Abu Taib Al-Baqillani. Kalau Qadhi dalam ilmu fiqh, bila itlaq Qadhi dalam ilmu fiqh, mana Qadhi Husain kan? Ya, Husain lah. Husain. Betul tak? Husain lah. Baik, Qadhi Husain. Kalau dalam ilmu fiqh. Kalau dalam ilmu usuluddin, Qadhi di sini makna Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani Muhammad bin Al-Baqillani Al-Makki. Dan Imam Haramain. Adapun pendapat Qadhi dan Imam Haramain
bahawa segala sifat yang wajib itu diketahui atas jalan tafsir itu 20 sifat, dia kata. Yang bercanggah lah. Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang kedua bersalahan bagi pendapat yang pertama, bersalahan bagi pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, dia kata segala sifat yang wajib diketahui oleh mukallaf ni atas jalan tafsir, kesemuanya 20 sifat, dengan ditambahkan sifat maknawiyah yang 7. Campur 13 campur 7 jadi 20. Baik. Dan menjalani atasnya, atas qaul Qadhi dan Imam Haramain ini oleh Syekh Sanusi di dalam aqidahnya, iaitu Matan Ummul Barahin. Yang kita duk mengaji lah ni, kitab-kitab yang kebanyakan kitab yang kita mengaji lah ni, termasuk Jawharatul Tauhid, semuanya mengikut qaul masyhur ni. Walaupun yang rajih, yang kuatnya qaul 13, tetapi masyhurnya 20. Masyhurnya 20. Dengan masyhur itulah kita berpegang dengan 20 sifat. Pasal kesemua matan-matan yang berkaitan dengan ilmu usuluddin ni, yang dikarang oleh ulama usuluddin seperti Syekh Sanusi, dia berasaskan kepada pendapat yang kedua, iaitu 20 sifat. Kitab Jawharatul Tauhid pun 20 juga. Baik. Dan inilah qaul, dan ini qaul ialah yang masyhur sekarang ini, dia kata. Qaul ini, qaul yang kedua ni, qaul Qadhi dan Imam Haramain, qaul yang masyhur di kalangan umat Islam sekarang ni, dia kata. Baik, mana dia 7 sifat tersebut? Dan yang 7 itu, yang pertamanya kaunuhu ta'ala qadiran, artinya keadaannya ta'ala yang kuasa. Yang baiknya keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa, tambah berkuasa. Keadaannya Allah Ta'ala yang berkuasa, bukan yang kuasa dah. Kuasa tu kena pada ta'aluk. Itu yang pertama. Dia lazim bagi qudrah. Bila Allah Ta'ala ada berkuasa, maka adalah keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Baik. Dan mustahil keadaannya yang lemah. Apa makna keadaan Allah Ta'ala yang kuasa ni? Apa makna maknawiyah? Dia kata, dan makna keadaannya Allah Ta'ala yang kuasa itu, iaitu berdiri kudrat pada zat Allah Ta'ala atas qaul yang pertama. Bila sebut kaunuhu qadiran, qaul yang pertama, qaul Imam Abu Hasan Syari, yang tak bilang hak ni 7 ni sebagai sifat. Sebab apa? Sebab dia kata 7 ini, kita ambil satu contoh saja. Contoh kaunuhu ta'ala qadiran ni ibarat daripada berdirinya sifat pada zat. Itu saja. Dia perkara amrun intibari. Mana kita faham zat, sifat dia kena berada pada zat, kena berdiri pada zat. Dia tak boleh bercerai tanggai pada zat. Maka berdiri tu, qiyam, qiyamu as-sifah bizat. Diri qiyam tu lah dinamakan, ditakbirkan dengan kaunuhu ta'ala qadiran. Diri qiyam, qiyam qudrah bizat itu ditakbirkan dengan kata kaunuhu ta'ala qadiran pada mazhab Imam Abu Hasan Syari. Diri qiyam, diri berdiri itu, bukan yang lain dah. Sebab tu dia kata makna keadaan Allah Ta'ala yang kuasa ataupun yang berkuasa itu, maksudnya berdiri kudrat pada zat. Ada qaul yang pertama. Baik, qaul yang kedua, apa maksud keadaan Allah Ta'ala yang kuasa? Yang ni dia kata, dan suatu kelakuan yang menengahi. Yang ni makna keadaan Allah Ta'ala yang kuasa itu, maknanya ialah sesuatu kelakuan, suatu sifat yang menengahi antara maujud dan ma'dum. Satu sifat yang ada di antara yang martabatnya berada di antara maujud dan ma'dum. Kita nak kata ada, tak boleh juga, pasal tak nampak. Kita nak kata tak ada terus, tak boleh, pasal dia sabit, duduk tengah-tengah. Sebab tu Imam Abu Hasan Syari kata payah benda ni. Dia kata al-halu muhal, yang dinamakan sebagai al-hal, yang dinamakan sebagai sifat al-hal. Imam Abu Hasan Syari kata al-halu muhalun, mana ada tengah-tengah. Wa imma kena ada benda tu wa imma mawujud ataupun ma'dum. Nah, tengah-tengah tak ada. Ni dak, dia bagi dua, 50% mawujud, 50% ma'dum. Duduk tengah-tengah, nak kata mawujud pun tak, nak kata ma'dum. Itu yang dipanggil hal, iaitu suatu yang menengahi antara mawujud dan ma'dum, yang lazim ia bagi qudrah. Bila ada qudrah, lazim dia kena ada. Lazim bagi qudrah pada qaul yang kedua. Dia seolah-olahnya
bila ada kudrat pada zat, dia kena ada. Sebab tu diibaratkan oleh Padang dalam kitab Baqaratul Amani dengan dia kata pertambatan sifat dengan zat. Ibarat daripada pertambatan sifat dengan zat. Itu lebih jelas. Maknanya apa? Seolah-olah nak bagi faham saja. Seolah-olah sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah ni seolah-olahnya penambat bagi beradanya, bagi lekatnya sifat kudrat pada zat. Seolah-olah Kerana apa? Kerana kalau sekiranya tak ada ma'nawiyah ni, tak lekat, dia akan terlucut. Kalau kita ambil benda baru ni, maknanya contoh benda barunya, kalau kita kata apa dia, kalau tak ada dia macam gam. Kita nak pelekat kertas ni, kalau tak bubuh gam, dia tak lekat kertas ni di sini. Gam tu sebagai orang kata apa, tak bagi terlucut kertas ni daripada jilid, daripada kulit dia misalnya. Jadi penambat. Sebab tu diibarat dalam kitab Baqaratul Amal ni, dia kata sifat ma'nawiyah ni pertambatan di antara sifat dengan zat. Dia sifat yang lain pula. Dia ada sifat lain pula. Zat, sifat ma'ani, tengah dia tu sifat ma'nawiyah. Maknanya kalau bila ada sifat ma'ani, tentu sifat ma'nawiyah ada, kerana dia penambat bagi lekatnya sifat ma'ani pada zat. Dia nak faham je lah. Bukan maknanya Allah Ta'ala ada lekat tu tak. Nak bagi faham sahaja. Adapun atas qaul Imam Abu Hasan Asy'ari tak ada kena fikir apa dah. Itu bukan sifat, dia semata-mata adanya sifat ma'ani pada zat. Dirinya sifat ma'ani pada zat. Itu saja maksud kaunuhu ta'ala qadiran. Adapun atas qaul yang menyabitkan ahwal, atas pendapat yang kedua ni, pendapat Qadhi dan Imam Haramain, dia kata maksud dengan kaunuhu ta'ala qadiran ini ialah suatu yang menengahi antara maujud dengan ma'dum yang lazim bagi kudrat. Apa maksudnya? Iaitu yang jadi pertambatan di antara sifat ma'ani, antara sifat kudrat dengan zat, yang dinamakan sebagai kaunuhu ta'ala qadiran. Kalau tak ada kaunuhu ta'ala qadiran, andai kan kalau kita kata nak bagi faham, tak ada, maka terlucutlah sifat kudrat tu daripada zat, seolah-olah macam tu. Mana dia panggil berlaziman di antara sifat kudrat dengan sifat kaunuhu ta'ala qadiran tu. Sifat berlaziman sifat ma'nawiyah dengan sifat ma'ani. Bila ada ma'ani, kena ada lah ma'nawiyah tu. Bila ma'ani tak ada, ma'nawiyah pun tak ada. Dia berlaziman antara kedua. Berlaziman antara kedua ni. Baik. Macam sifat nafsiyah tu, dia berlaziman dengan zat. Wujud tu dia berlaziman dengan zat Allah Ta'ala sendiri. Adapun sifat ma'nawiyah ni, dia tak berlaziman dengan zat Allah, dia berlaziman dengan sifat ma'ani Allah. Dia berlaziman dengan sifat. Laziman ni maknanya dia tak bercerai tanggal lah. Pasal dia seolah penambat bagi sifat ni. Sifat ma'ani lekat di zat. Kalau tak ada, dia tak lekat. Seolah-olah macam tu. Baik. Dan demikianlah dikatakan pada 6 sifat yang lagi akan datang. Macam itulah. Ada 2 pendapat. Kaunuhu ta'ala muridan, macam tu juga. Sampailah kaunuhu mutakalliman. 2 tafsiran, sama ada berdirinya, kalau kaunuhu ta'ala muridan, makna berdirinya sifat iradat pada zat Allah Ta'ala, kaul yang pertama. Ataupun suatu kelakuan yang menengahi antara mawjud dan ma'dum yang lazim bagi iradat. Begitulah seterusnya kita kiaskan. Baik, kata dia dan kaunuhu muridan, artinya keadaannya Allah Ta'ala yang menghendaki, yakni yang berkehendak, bukan menghendaki dah, yang berkehendak. Dan mustahil keadaannya yang jahil, itu lawan dia. Dan kaunuhu dan mustahil keadaan ada sesuatu itu dengan ketiadaan kehendaknya, ini lawan dia. Dan yang seterusnya kaunuhu aliman, yang ketiga, dan kaunuhu aliman artinya keadaannya Ta'ala yang mengetahui, yakni yang pengetahuan. Yang kena betul itu. Dan mustahil keadaannya Allah Ta'ala yang jahil, itu lawan dia. Dan kaunuhu hayyan artinya keadaannya yang hidup, yakni yang penghidup. Dan mustahil keadaannya yang mati, lawan bagi keadaan yang hidup. Dan kaunuhu sami'an artinya keadaannya Allah Ta'ala yang mendengar, yakni yang pendengar.
yang pendengar. Dan mustahil lah keadaannya yang tuli. Dan seterusnya, kaunuhu basiran, artinya keadaannya Allah Ta'ala yang melihat, ini yang pelihat. Dan mustahil keadaannya yang buta. Seterusnya, dan kaunuhu mutakalliman, artinya keadaannya Allah Ta'ala yang berkata-kata, yakni yang berkata. Dan mustahil keadaannya Allah Ta'ala yang bisu. Ini lawan dia. Kesemuanya 7 sifat campur dengan 13 jadi 20. Baik, dan dalil segala sifat ini atas qaul yang menyabitkan akan dia, sabitkan akan sifat ma'nawiyah ini, diketahui akan dia, akan dalil-dalil tersebut daripada segala dalil sifat ma'ani yang telah lalu. Jadi dalil sifat ma'ani menjadi dalil bagi sifat ma'nawiyah. Senang kan? Baik, dan segala sifat ini dinamakan sifat ma'nawiyah. Sebab apa dinamakan 7 sifat ini sebagai sifat ma'nawiyah? Nama dia kerana nisbah kepada ma'ani. Ma'nawiyah tu ialah nisbah, dimasukkan ya nisbah, iaitu nisbah kepada ma'ani. Sebab apa nisbah pada ma'ani? Kerana bahawasanya segala sifat ini melazimkan sifat ma'ani. Kerana sifat ma'nawiyah dia berlaziman dengan sifat ma'ani, sebagaimana kita tafsirkan tadi. Kerana sifat ma'nawiyah itu dia penambat bagi lekatnya sifat ma'ani pada sifat, pada zat. Kalau tak ada penambat ni, terlucut daripada zat. Maka dia kena berlaziman lah. Bila ada sifat ma'ani, kena ada lah sifat ma'nawiyah tu. Baik. Tambihun, dia kata, ketahui olehmu bahawa al-kaunu qadiran, dan al-kaunu muridan, dan al-kaunu aliman, hingga akhirnya. Ini sampai kaunuhu al-kaunu mutakalliman. Kesemuanya itu sabit sekaliannya dengan tiada khilaf. Tiada khilaf di antara mutakallimin. Tiada khilaf, yakni di antara al-mutakallimin. Dalam ilmu usuluddin bila sebut mutakallimin, termasuk di dalamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk di dalamnya Mu'tazilah. Mutakallimin ni istilahnya lebih umum. Jadi al-kaunu qadiran sampai habis, kesemuanya sabit dengan tiada khilaf di antara mutakallimin. Makna ijma' bahwasanya kaunu qadiran sampai habis itu sabit bagi Allah Ta'ala. Kalau begitu, apa hukumnya? Maka wajib ia seseorang itu, maka wajib ia bagi Allah Ta'ala, wajib ia 7 perkara ni, kaunu qadiran sampai mutakalliman, wajib bagi Allah Ta'ala dengan ijma'. Dengan ijma' atas mazhab ahli sunnah dan mu'tazilah, dan atas mazhab ulama' yang menyabitkan ahwal dan ulama' yang menafikan ahwal. Yang ni yang mana pula? Kita jadi keliru. Sebelum ni ada khilaf, lepas tu dia kata tak ada khilaf pula. Baik, yang mana yang kehendak di sini? Baik, al-kaunu qadiran ni, ma'nawiyah ni dia ada 2. Al-kaunu qadiran, kita ambil satu contoh. Al-kaunu qadiran dia ada makna yang tadi ni, makna sifat ma'nawiyah, iaitu hal yang menengahi antara wujud dengan ma'lum. Tak apalah itu. Yang keduanya makna qiyamul qudrah bizat, dengan makna berdirinya zat dengan sifat. Itu bukan sifat, itu hamrun intibari saja. Itu kaunu qadiran juga nama dia. Yang ketiga dipanggil kaunu qadiran dengan makna masdari. Ini ibarat dengan samarah sifah. Yang ibarat dengan samaratus sifah. Ibarat pada taksir qudrat fi maqduriha. Baik, yang mana yang disebut al-kaunu qadiran al-mujma' alaiha, yang mana al-mukhtalaf fiha. Yang ijma' ni semua kata ada pada Allah Ta'ala ni kaunu qadiran, ialah dengan makna masdari tu. Al-kaunu qadiran dengan makna masdari. Ini ijma'. Begitu juga qiyamu qudrah bizat. Yang ni ijma' lah. Kalau qiyamu qudrah bizat tu dia tak ijma' juga. Pasal
Mu'tazilah dia tolak sifat ma'ani, kata tak ada lah qiyam qudrah bizat kan. Jadi yang ijma' di sininya ialah kaunu qadiran bimakna samaratus sifah ataupun bimakna masdari. Yang kita kalau terjemah tadinya keadaan Allah Ta'ala yang kuasa, tu nak tu. Sebab tu kita takwil tadi yang berkuasa supaya kena dengan kaunu qadiran bimakna ismi, ibarat daripada sifat ma'nawiyah hak dibilang sebagai termasuk dalam 20 sifat tu. Yang ni yang berlaku khilaf. Yang 20 ni, yang 7 yang dinamakan keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa, keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak sampai habis, yang dibilang sebagai sesuatu yang menengahi antara mawjud dengan ma'dum, yang lazim bagi kudrat, itu dinamakan sebagai ma'nawiyah bermakna ismi ataupun ma'nawiyah yang ada khilaf padanya. Khilaf pasal apa? Pasal orang yang menyabitkan ahwal, dia kata yang ni sifat. Orang yang menyabitkan hal, maka ulama yang menyabitkan hal, maka dia bilang sifat ma'nawiyah ini termasuk dalam 20 sifat, termasuk dalam sifat Allah Ta'ala. Orang yang tidak membilangkan sebagai hal, maka sifat ma'nawiyah ini hanya semata-mata ibarat daripada dirinya sifat pada zat, tak dibilang lah, jadi 13 saja. Baik, yang ijma' di sini apa dia? Sebab kaunu qadiran hingga akhir itu dia kata dengan ijma' atas mazhab ahli sunnah, Mu'tazilah dan mazhab ulama yang menyabitkan ahwal dan ulama yang menafikan ahwal. Ulama menafikan ahwal Abu Hasan Sy'ari lah. Orang yang menyabitkan ahwal Imam Haramain dengan Qadhi tadi. Baik, empat mazhab ni dia ijma' mengatakan sabit bagi Allah Ta'ala kaunu qadiran, al-kaunu muridan sampai habis. Dia ada 3 makna sini. Kaunu qadiran, hak mana satu yang jadi ijma'? Yang ni al-makna masdari ni. Ijma' ulama ada kata Allah Ta'ala tu sifat dia memberi bekas. Ijma'. Kalau kita tanya Mu'tazilah, beri bekas tak sifat Allah Ta'ala? Beri bekas. Kerana al-kaunu qadiran tu ibarat bertakluk tanjizi qadim, tanjizi hadis bagi kudrat. Kalau nak tanya, sama saja, tak ada beza, nama yang berbeza tapi dari segi makna sama. Kalau sifat iradat, takluk tanjizi qadim bagi iradah. Begitu juga sifat ilmu, sifat hayat yang tanjis, yang kesemua tu dipanggil samarah sifah. Hayah dia ada juga, dia tak panggil takluk, dipanggil samarah. Yang ni lah yang diijma' oleh ulama, yang dipanggil ma'nawiyah bimakna samarat. Ma'nawiyah bimakna samarah, ma'nawiyah bimakna samarati sifah, boleh juga. Ibarat daripada takluk bagi sifat tu lah. Takluk bagi sifat, contohnya kita panggil kudrat ni, dia beri bekas pada makhluk. Kalau tanya ahli sunnah betul, tanya Mu'tazilah pun betul, dia kata beri bekas, Allah Ta'ala tu beri bekas pada makhluk. Kalau kita tanya ahli sunnah, Allah Ta'ala beri bekas tak pada makhluk? Beri bekas dengan sifat kudratnya. Tanya Mu'tazilah, beri bekas juga. Kalau kita tanya ulama yang menyabitkan ahwal, beri bekas juga, sama. Jadi semua tu ijma'. Cuma bezanya Mu'tazilah dia kata yang beri bekas tu Allah Ta'ala tanpa sifat kudrat. Allahu qadirun bizatihi, muridun bizatihi, mutakallimun bizatihi, alimun bizatihi, sami'un wa basirun bizatihi. Kita ada, kita Allah Ta'ala qadirun bi qudrah, muridun bil iradah sampai habis. Itu beza dia. Pasal dia nak lari daripada dia sebab apa Mu'tazilah usul mazhabnya, antara usul mazhab Mu'tazilah dia menafikan sifat ma'ani. Sebab apa? Sebab dia nak elak daripada ta'addudil qudama, nak elak daripada berbilang qadim. Kerana bila kita sebut ada sifat ma'ani 7, tentu ada 8 qadim. Zat Allah Ta'ala 1 campur 7 jadi 8, berbilang-bilang lah qadim. Dia nak elak dengan tu, maka dia kata tak ada sifat mana yang, sedangkan 7 sifat ni sabit dengan nas Quran hadis. Jadi bercanggah balik. Kita nak nafi tak boleh, kita kena letak juga 7 sifat ni, kerana benda tu tauqifiyah nah. Dia sabit dengan nas Quran hadis, kita nak elak tak boleh. Mu'tazilah dia pakai kaedah akal.
Dia panggil kaedah akal. Kalau nampak-nampak nak betul ke dia, tapi jagalah. Kita masih bersandar pada nas, nas daripada Quran dan hadis. Usul mazhab Mu'tazilah dah. Dia kira kalau akal betul-betul, dia tak tepi Quran hadis. Dia kira dari segi logik dia. Baik. Jadi dia kata, sedangkan ada nas yang jelas, dia tak pakai. Dia kata qadirun bizatihi muridun bizatihi. Kerana apa? Kerana antara nak ra'i dengan nas ni dan dengan berbilang qudama, yang mana nak ra'i? Hang bilang ni hal ni lebih ni lah. Kita nak jaga ta'adudul qudama ni. Berbilang-bilang qadim. Bahaya dia lah pada akal dia. Padahal tidak memberi kesan apa-apa. Kerana apa? Kerana sifat ma'ni 7 tu ada pada zat Allah Ta'ala. Dan juga 7 sifat ma'ni tu kesempurnaan dia dijelaskan dalam nas Quran hadis. Kesempurnaan Allah Ta'ala tu tak terhingga banyak. Yang kita bilang ni 20 je lah. Kemudian yang mewujudnya daripada 20 tu 7 sifat ma'ni. Maka 7 ini tak dianggap sebagai berbilang qudama lah. Kerana dia sifat itu zat duduk di situ. Kesempurnaan dia bukan nak bilang qadim. Bilang qadim ni ni zat lain, ni zat lain, zat sampai zat yang pertama, zat kedua, zat ketiga sampai habis, itu baru berbilang qadim. Kita jawab macam tu. Baik. Dia kata, dan hanya sungguhnya khilaf itu pada keadaan kaunu qadiran sampai habis, beberapa sifat yang lebih, yang lain, yang lebih atas segala sifat ma'ni, iaitu beberapa sifat yang lain daripada sifat ma'ni, atau tiada lebih atasnya, iaitu tiada lain daripada sifat ma'ni. Bahkan ia umurun i'tibariyah atas mazhab Abu Hasan Sy'ari tadi. Bahkan dia bukanlah yang lain daripada sifat ma'ni, bahkan dia bukan sifat, dia hanya amrun i'tibari saja. Apa makna umurun i'tibariyah? Artinya beberapa perkara yang diiktibarkan pada zihin juga, tiada ada ia pada kharij. Perkara yang kita fikir saja di akal kita, pada kharij tak ada. Pada kharij tak ada. Apa makna pada kharij? Tengok ta'liq di luar tu, qauluhu tiada ada ia pada kharij, ini pada sekira-kira, dengan sekira-kira mungkin dilihatkan dia, tu kharij. Mana kalau Allah Ta'ala buka hijab, boleh tengok tak? Tak nampak. Macam gerak tangan ni lah, tangan nampak, gerak tangan ni tak nampak, kita faham saja. Dia panggil amrun i'tibar. Macam ni dipanggil gerak. Akal kita iktibar gerak tu dengan kefahaman. Kita tengok gerakan tu. Nak tunjuk tak boleh tunjuk, kena pada tangan. Tangan tu yang kita nampaknya. Gerak tu tak nampak. Gerak hanya faham. Itu maksud amrun i'tibari di sini. Baik. Maka tak kala itu, dia kata, maka makna ingkarkan ahwal pada mereka yang menafi akan ahwal itu, ingkar lebihnya atas ma'ni. Bila kita dah faham dah maksud mazhab yang menolak ahwal di sini, itu mazhab Imam Abu Hasan Sy'ari, dia tolak ahwal, dia ingkarkan ahwal. Imam Abu Hasan Sy'ari kata apa? Ahwal al-halu muhalun. Hal ni, sifat hal ni tak ada, mustahil. Mana ada benda yang duduk tengah di antara ni, wa imma wujudi ataupun adami saja, tengah-tengah tak ada. Jadi dia ingkar ahwal. Ingkar ahwal tu tak jadi kufur. Makna ingkarkan ahwal pada mereka itu ialah menafikan, ialah ingkar lebihnya atas ma'ni. Dia ingkar ahwal makna ingkar lebih atas ma'ni, yang ingkar lain daripada ma'ni. Lebih dengan makna lain. Lebih atas ma'ni, makna lain pada ma'ni. Maknanya dia, maksud dia apa? Bukan dia kata kaunuhu qadiran sampai habis itu lain pada makni, satu sifat yang asing. Tak. Itu kalau orang kata ahwal tak apalah. Orang kata, orang yang menyabitkan ahwal, yang tu memang betul ya sifat. Tapi bagi orang yang tidak menyabitkan ahwal, al-kaunu qadiran itu tak lain pada makni. Dia semata-mata qiyam qudrat pada zat saja. Itu maksud dia. Dia ingkar tu ingkar lain, bukan ingkar buang terus tak. Ingkar bukan lain tu lebih atas maknanya, bukan sifat yang lain pada sifat makni. Ingkar tu saja. Bahkan dia tu perkara amrun i'tibari. Dia tu hanya semata-mata qiyam qudrat bi zat tu saja.
Baik, tiada ingkarkan keadaannya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu yang kuasa misalnya, dengan makna masdari sini. Bukan makna ingkar sini, ingkar keadaan Allah Ta'ala yang kuasa, yang ni kuasa dengan makna masdari. Kalau ingkar keadaan Allah Ta'ala kuasa, bermakna kita ingkar beri bekas Allah Ta'ala pada makhluk tu. Masalan, yang ni misalnya, bukan makna mengingkarkan keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kuasa masalah daripada asal. Kalau ingkar itu apa jadi? Kerana bahawasanya yang demikian itu ingkar tu, keadaan Allah Ta'ala yang kuasa daripada asal itu, kufur nama dia. Jadi kufur. Ingkarkan ta'aluk sifat kudrat ni, ta'aluk memberi bekas Allah Ta'ala pada makhluk, ingkar itu kufur. Kalau kita kata Allah Ta'ala tak beri bekas pada makhluk, kufur. Siapa pun akui Allah Ta'ala tak bagi bekas pada makhluk, hukumnya kufur. Baik, bukan kata bid'ah dak. Baik, sebab apa? Kerana bahawa sebab apa jadi kufur orang yang ingkarkan keadaan Allah Ta'ala yang kuasa dengan makna memberi bekas tadi? Kerana bahawasanya ia, iaitu al-kaunu qadiran, ataupun keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kuasa itu ialah perkara yang diijma'kan atasnya. Perkara yang ijma' dipanggil al-mujma' alaih. Panggil maknawiyah al-mujma' alaiha. Maknawiyah al-mujma' alaiha. Maknawiyah yang diijma' di atas dia. Sehingga tiada wajib kita bilangkan atas jalan tafsir. Walaupun dia ijma', tapi tak wajib kita bilangkan dia atas jalan tafsir, atas qaul yang rajih. Tak wajib bilang sebagai sifat dah, kerana dia semata-mata ibarat pada ta'aluk sifat. Tak bilang lah ta'aluk sifat ni. Tetapi dia kata, dan wajib beriman dengan dia. Wajib kita beriman dengan Allah Ta'ala tu beri bekas, betul tak? Wajib kita beriman. Kerana ia setengah daripada perkara kesempurnaan, betul? Perkara kesempurnaan Allah Ta'ala, wajib kita kena beriman dengan dia. Dan demikian lagi jadi kafir orang yang menafikan sifat nafsiyah. Ini masalah lain. Sebagaimana jadi kafir menafikan sifat ma'nawiyah dengan makna samarah ini, maka jadi kafir juga orang yang menafikan sifat nafsiyah ataupun sesuatu daripada sifat salbiah. Jadi kafir. Yang ni i'tiqad ia akan baharu yang demikian itu. Dia i'tiqad sifat nafsiyah ni baharu, jadi kafir. Atau keadaannya makhluk, dia i'tiqad bahawasanya sifat nafsiyah Allah Ta'ala itu makhluk. Ataupun dia kata syak ia, seseorang pada sedianya dan baharunya, dia berasa syak dalam hati, sifat nafsiyah dan salbiah ni baharu ke sedia ke? Sifat nafsiyah ni baharu ke sedia ke? Dia syak di situ. Atau terhenti ia pada demikian itu, ini pada sedianya dan baharunya. Terhenti ia sifat nafsiyah ataupun sifat salbiah tu, sesuatu bersifat salbiah pada demikian itu, pada sedia dan baharu. Maknanya terhenti di sini bergantung dia pada sedia dan pada baharu dia. Sifat tu bergantung pada sedia dia, bergantung pada, dan juga bergantung pada baharu dia. Masalah ni tak jelas. Dia kata jadi kufur. Demikian lagi jadi kafir orang yang menafikan sifat nafsiyah atas sesuatu daripada sifat salbiah. I'tiqad ia akan baharu yang demikian itu, atau keadaannya makhluk. Ini i'tiqad baharu sifat nafsiyah dan juga satu sifat salbiah, jadi kufur. Ataupun dia i'tiqad sifat nafsiyah dan salah satu pada sifat salbiah itu jadi makhluk, kufur juga. Ataupun dia syak pada sedia dan baharu dia, pun jadi kufur. Tidak boleh ada syak sama sekali. Ataupun terhenti ia pada demikian itu. Jadi terhenti di sini nak kata sedia ataupun baharu pun tak. Tu makna terhenti, bukan bergantung lah. Terhenti di sini tak hukum. Terhenti ia pada demikian itu. Jadi tidak dihukum dengan baharu dan tidak dihukum dengan sedia dan baharu. Betul maksud dia. Tidak dihukum dengan sedianya
atau baharunya. Tu makna terhenti. Kita nak kata baru pun tak, sedia pun tak, jadi kafir juga. Sifat nafsiyah ni nak panggil baru pun tak, nak kata sedia pun tak, jadi kufur. Baik. Adapun orang yang menafikan sifat ma'ani seperti Mu'tazilah, yang berkata mereka itu Mu'tazilah, tiada bagi Allah itu sifat ma'ani. Adapun orang yang menafikan sifat ma'ani ni macam Mu'tazilah, apa hukum mereka itu? Yang berkata tiada bagi Allah Ta'ala sifat ma'ani. Bahkan dia kata bahkan Allah Ta'ala itu qadirun bizatih, dan muridun, qadirun dengan zatnya. Allah Ta'ala itu qadirun dengan zatnya, dan muridun dengan zatnya, sampai habis. Itu pegangan Mu'tazilah. Dia kata Allah Ta'ala kuasa dengan zat, Allah Ta'ala kehendak dengan zat dia, bukan dengan sifat kudrat dan sifat perkehendak. Pasal apa? Pasal dia nak lari daripada berbilang-bilang qadim tadi. Apa hukumnya? Maka tiada jadi ia kafir. Sebab apa tak jadi kafir? Sebab dia sabitkan kuasa dan beri bekal Allah Ta'ala tu dengan zat. Dia tak jadi kafir. Kalau dia tak sabit tu, kafir tu. Dia sabitkan memberi bekal Allah Ta'ala tu dengan zat tu, bukan dengan sifat kudrat. Tu tak jadi kafir dia. Bahkan jadi apa? Tetapi jadi fasik dan mubtadi'. Sebab apa jadi fasik dan mubtadi'? Tiap-tiap kaedah dia, tiap-tiap akidah yang bercanggah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tak membawa kepada kufur dianggap sebagai fasik dan mubtadi'. Hukumnya fasik dan mubtadi'. Akidah yang bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah yang dihimpun oleh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah dalam kitab Usuluddin, kitab tauhid mereka itu. Mana-mana akidah yang bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang telah ditetapkan oleh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, yang selain daripada akidah yang boleh membawa pada kufur, hukumnya kalau bercanggah tu jadi fasik dan jadi bid'ah. Orang tu dianggap dia sebagai ahli bid'ah pada Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik. Maknanya di sini Mu'tazilah dianggap sebagai fasik dan mubtadi', kerana bercanggah kaedah dia dengan kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah. Melainkan jika menafi ia akan ma'ani serta menyabitkan lawannya, kecuali dia nafikan ma'ani dia serta labit lawan, tu hukumnya maka jadi kafir. Kecuali kalau dia nafikan ma'ani serta dia kata sabit lawan, siapa pun kafir. Kita nafikan kudrat, sabit lemah pada Allah Ta'ala, ternafilah memberi bekas tu secara automatik, maka hukumnya tak ada khilaf ulama, itu jadi kafir. Itu semua orang faham masalah tu. Baik. Wal'iyadzu billah, wal'iyadzu billahi ta'ala. Baik, kemudian katanya dan menjalani qaul qadi dan imam haramain atas mengisbatkan sifat idrak. Jadi kita berhenti pada katanya dan menjalani qaul qadi dan imam haramain. Wallahu subhanahu wa ta'ala.